Oke, hari ini kita tengok update Dusun Baghdad Oktober pada tahun yang keempat. Dalam update walkthrough bulanan seperti biasa, kita akan tunjukkan apa update yang kita dah buat dalam masa satu bulan ni. Lepas tu apa lesson learn dan apa perubahan-perubahan dan juga apa benda baru yang kita pelajari. Bulan ni saya menanam banyak daripada mango garden. Boleh tengok update dalam satu video tu, semua seeds yang tanam daripada mango garden. Untuk bed yang pertama ni, dekat sini saya ada tanam saya tanam nasturtium, sampai sekarang belum tumbuh lagi. Kemudian yang dekat belakang tu adalah lavender, itu dah 3 tahun. Dan yang paling unik untuk bed ni adalah arugula ni. Arugula ni tumbuh liar, mungkin tercampak biji benih daripada apa yang saya tanam hari itu. Saya tak tahu jenis yang mana, tapi batang dia ni warna merah dan rasa dia memang pedas. Kemudian yang uniknya, dia dah start berbunga. Bunga ni boleh makan, dan juga bila dah start berbunga ni, maksudnya nanti dia akan ada biji benih keluar. Okay, so bila dah ada biji benih, kita boleh tanam daripada biji benih itulah. Lepas tu yang kedua, untuk pada bulan ni, kalau kita tengok dulu, bahagian yang ni memang penuh, ada isi batu. Tapi bahagian ni untuk bulan ni saya baru isi dengan apa? Saya baru isi dengan tanah, sekali dengan sistem irrigation. Kemudian bulan ni juga saya dah start replace balik semua label-label, sebab kadang-kadang saya pun terlupa nama pokok. So saya label ini adalah delima Iran. Okey, lepas tu dekat belakang dia tu is cherry barbados. Kemudian ini bunga silosia merah dengan juga bunga silosia yang warna kuning. The reason saya tanam ni sebab dalam internet ada yang kata ia boleh dimakan, dia punya pucuk ni dengan bunga dia. Tapi saya rasa saya dah try makan pucuk dia ni, tak ada rasa apa pun. So saya kena buat research balik lagi. Bunga ni mungkin tak tahulah, nampak sedap, tapi tengok nanti. Kalau anda tahu macam mana cara makan bunga ni, atau boleh dimakan ke, ada bukti yang menunjukkan boleh dimakan, tolong share kat komen. Kemudian ni bunga kita punya pokok delima Thailand. Dan ini pokok cermai kita. Saya ada video macam mana saya ambil pokok cermai itu. So kalau tengok dekat bawah ni, dekat dalam tu ada banyak lagi ruang-ruang yang kosong yang saya belum isi lagi. Dekat sini nak tunjuk pokok ni pokok bulu saki. Kalau daripada internet, dia bukan pokok lokal Malaysia. So pertumbuhan dia sedikit macam terbantut. So far alhamdulillah dia hidup sampai sekarang. Belum ada lagi yang serang penyakit dia. Tapi kita tengok dululah macam mana perkembangan dia. Dekat sebelah ni ni pokok, pada pokok dekat negara asal dia ni. Pokok ni memang adalah sejenis pokok yang invasif. So tidak dia punya duri, berdua daun pun tajam, tengok ada duri. Tak recommend untuk ditanam. Tapi saja saya tanam sebab bunga dia boleh apa? Bunga dia boleh dijadikan ubat. So ini pokok milk tester. Saya tanam pada bulan 8. Okey. The reason saya tanam juga, kalau kita tengok daun dia lebar dan daun dia dimakan oleh ulat bulu ni. So okey lah, sebagai sacrificial plant, biarlah dia makan daun ni daripada dia makan pokok-pokok saya yang lain. Banyak lagi ruangan-ruangan yang kosong. Okay. Sekarang saya nak plan setiap satu bed ni, saya tak tanam satu jenis pokok saja, kita tanam berbagai jenis pokok. So yang ini adalah Cosmol sulphurus. Ini pokok lemon vegetativita. Kemudian ini wild rocket. Wild rocket ni rasa dia unik, tapi dia susah nak hidup. Sekarang ada 2 je. So mudah-mudahan kita boleh kumpul, kemudian kita dapatkan biji benih dia nanti. Ini adalah lemon Australia yang teruk kena penyakit kanker batang. Saya dah potong dan saya biarkan tumbuh pokok yang baru, mudah-mudahan boleh recover. Ini arugula memang makanan kegemaran saya lah. So memang dah banyak kali harvest. Ini pokok limau kasturi yang telah diserang ulat. So lepas habis diserang ulat, kemudian dia tumbuh pucuk-pucuk yang baru. So saya tak sembuh apa-apa pun dekat ulat tu, saya biarkan je. Sebab saya percaya lepas ni akan ada, dia boleh recover lah. Okay. Kemudian pelajaran baru pada bulan ni adalah, kalau dulu dekat sini penuh dengan
kemangi. Okay. Tapi tiba-tiba kemangi ni habis, kena serang dan dimakan oleh apit hitam. Serai kat belakang tu okey, cuma dia diserang teruk dengan apit hitam. So pengajaran yang saya dapat pada bulan ni adalah kita nak pastikan kalau boleh dalam satu tempat tu jangan tanam satu benda yang sejenis saja, monoculture. So mungkin kita kena pelbagaikan, letakkan komponen planting, sebab konsep yang saya cuba untuk pelajari sepanjang bulan ni, saya boleh simpulkan kita boleh kembali kepada nature, kemudian kita create keseimbangan. Kita tak nak perfection. Daripada dua konsep tu kalau kita combine nanti, insyaAllah kita boleh buat pertanian ni ataupun penanaman kita dengan cara yang berjaya. So bila kita kata back to the nature, kita kena tengok dekat hutan macam mana. Dekat hutan dia bukan monoculture, dia ada banyak jenis pokok. So bila ada banyak jenis pokok akan wujud keseimbangan. Okay? So maksudnya apit ni mungkin dia makan mungkin cuma 10% sebab bersebelahan dengan pokok lain, pokok yang dia tak suka. So sebab itulah keseimbangan tu wujud. Jadi itulah kita nak kena wujudkan daripada tanah sampai kepada jenis tanaman. So itu saya tengah pelajari. Kalau anda ada pengalaman, anda juga boleh share. So dekat sini kalau kita tengok, ini pun diserang oleh apa? Diserang oleh ulat. Diserang oleh ulat menyebabkan daun dia habis. Jadi kalau kita tengok secara overall, kesilapan saya yang paling besar dekat sini adalah, kalau tengok saya kumpulkan semua jenis citrus dalam satu barisan ni. Semua ni citrus dalam satu barisan. So bila semua citrus dalam satu barisan, bila satu kena penyakit akan berjangkit. So itu dah maju dalam konsep monoculture. Satu yang silap lah. Sepatutnya kita tanam citrus, lepas tu pokok lain lagi yang sebelah. So kalau citrus tu diserang, mungkin dia tak boleh berjangkit ke pokok sebelah sebab pokok sebelah ada spesies yang lain. So macam dalam kes ni, yang ini diserang ulat kemudian pindah ke sebelah. Sepatutnya kalau sebelah ni pokok jenis lain, ulat tu mungkin tak makan. Kita cari ataupun mungkin pokok sebelah tu repellent kepada ulat dan menyelamatkan pokok ni. So monoculture bukanlah satu daripada nature lah. So nature, monoculture ni manusia yang buat. Jadi untuk dusun bandar, saya menyimpulkan kita harus pergi kepada alam, polyculture. Maksudnya ada banyak variation dalam satu kawasan. So itu saya akan buat dari sepanjang moving forward. So dekat sini kita akan tengok masih ada arugula lagi, arugula dan juga pokok cili ni. Pokok cili ni yang semakin besar. Okey. Pokok cili ni amat besar, pokok cili kampung, ambil daripada Sabah. Kemudian ini adalah pokok arugula. Kalau kita tengok dah banyak kali saya ambil harvest, makan, buat salad. Ini pokok mangga, pokok kencut. Kalau kita tengok ini pokok kemangi. Kalau tadi kemangi tu mati, yang ini kemangi ni dia bila dia tumbuh sendiri, apit tu tak banyak dan pokok boleh survive. Jadi monoculture ni saya rasa tak sesuai lah. So kita kena dalam satu kawasan tu kita kena tanam multiple pokok. Kemudian kita akan belajar kombinasi apa yang terbaik. Okey. Saya merasakan kucai kena ada dekat sini, kucai dan daun bawang. Sebab kucai dan daun bawang dia jadi repellent. So nanti saya akan campur-campurkan dan kita tengok nanti apa hasilnya. Okey. So far ini pokok pandan ni memang dari dulu tak ada masalah penyakit, tak ada binatang yang berminat nak makan dia. Ini pokok limau. Pokok limau kalau kita jalan-jalan macam ni, pokok limau dah banyak berbuah. So, sometimes kita jalan-jalan kawasan rumah bandar kita ni, kita jumpa pokok ni dan kita dah boleh ambil dan makan buah-buahan. Okay. So ini pokok limau. Ini pokok cili. Pokok cili Vietnam saya ni memang tahan lasak lah spesies ni. So anak-anak dia pun dah banyak. Okey, boleh tengok pokok saya diserang dengan apit putih ni, tapi saya tak risau sebab kurang lebih pada 10%.
So saya tengah belajar penanaman organik dengan kaedah jadam Korea. Jadam Korea ni saya tengah belajar lagi. Saya nekat saya akan implement lah, daripada penggunaan dia punya baja, penggunaan dia punya pesticide organik, semuanya nanti saya akan kongsikan dalam video-video yang lain. So ini pokok limau nipis. Dan kalau tengok dekat sini, ini adalah pokok pudina. Monoculture juga, dia terlampau banyak, dia berduduk bersendirian. So saya kena tanam komponen planting yang sesuai untuk dia, sebab dia juga diserang oleh apit hitam. Okay. Tapi bila pudina ni, bila dah sampai ke tahap macam ni, ini sebenarnya dah wajib kena pruning supaya dia tumbuh pucuk yang baru. Kalau saya biarkan macam ni, lama-lama dia akan mati. Ini pokok dia limau manis, dah tengah berbunga. Kemudian ini pokok berbuas. Ini juga arugula. Arugula ni kalau tengok dah tiap hari saya harvest. Juga arugula. Kemangi. Kemudian area ni area buah markisa kita. Ada banyak buah dia. Ini saya baru beli daripada Mr. DIY. Saya akan gunakan ni untuk buat jadam punya solution. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita buat jadam solution. Jadam solution ni untuk menambahkan kandungan mikrob dalam tanah. Okey. So ini adalah kawasan tanah yang kita simulate sebagai hutan. Kenapa tanah dalam hutan adalah bagus dan pokok-pokok subur? Kerana tanah dia bagus, sebab tanah dia mengandungi mineral dan juga mengandungi air, dan yang penting sekali dia mengandungi fungi yang putih-putih itu, kulat, dan juga mikrob yang baik. So mikrob ni kita kena culture dalam kita punya tanah, baru tanah kita subur. Sebab mikrob itulah yang bawa mineral dan pecahkan dia kepada bentuk yang boleh diserap oleh akar dan dibawa ke akar. Jadi kalau kita tengok baja roti ke, air ikan ke, air nasi ke, sebenarnya bukan kandungan NPK semua, tapi itu adalah solution yang kita gunakan untuk boost kandungan mikrob dalam tanah. Sebab itulah Yakult ke orang selalu pakai, air tanah, air ikan. Itu sebenarnya boosting mikrob dalam tanah. So solution yang akan saya pakai adalah solution jadam Korean punya organic farming yang saya akan tunjukkan dalam next video. Okay. Ini juga adalah satu projek saya yang baru pada bulan ni. Sebab kalau tengok tempat yang biasa, saya menggunakan mulch batu. Saya belajar tentang jadam. So sebenarnya mulch batu ni tak banyak membantu dalam membina tanah yang subur. Jadi untuk itu saya tengah proses belajar dan planning macam mana saya nak convert dan improvekan tanah ni supaya menjadi tanah yang subur. Kalau kita tengok, ini adalah tanah merah. Kenapa tanah ni tak subur? Tengok dia keras. Tanah yang subur adalah tanah yang gembur, ya, tanah yang gembur, yang ada banyak mikrob, yang ada banyak fungi. So sekarang dia tak ada. So instead of pakai batu ni, nanti saya akan letak dekat atas ni abu kayu yang saya akan siram dengan jadam solution, dengan harapan akan improve condition tanah ni. Tanah ni tak subur, kan? So itulah next project saya. Yang ini adalah root barrier yang sedalam 0,5 meter yang saya tanam dalam keliling untuk kawal akar dia ni daripada merosakkan hal tanah saya. So kita tunjukkan next video nanti, saya akan tunjukkan macam mana saya buat jadam solution tu. Dalam masa yang sama dekat channel tu saya ada share jadam punya method yang anda juga boleh belajar dari situ, yang kita sama-sama boleh belajar. Ini adalah combination pokok kemangi, pokok kucai, pokok cili, dan dekat belakang tu pokok terung. Okay. Untuk bulan ni juga saya ada pasang trellis
dekat dinding. Saya ada pasang 5 trellis. Ini pokok tomato dah start berbuah tapi tak begitu subur. Okey, tak begitu subur. Sepatutnya pada ujung-ujung ni saya kena buang benda-benda ni, sebab bila dia daun yang dekat bawah ni kita kena buang, sebab bila daun dekat bawah ni dia kena dengan tanah, dia nanti akan membawa penyakit. Okey, ini pokok belimbing belimbing madu yang tak pernah mengecewakan. Buah dia banyak. Pokok gajus, pokok tenggek burung. Kemudian di sini saya nak tunjukkan, saya dah start tanam pokok apa? Alah, yang biru tu, pokok orang buat nasi kerabu, bunga telang. So bunga telang ni saya akan tanam, saya akan biarkan dia dia menjalar naik ke atas. So ini pokok sirih. Ini pokok bayam bayam merah. Pokok bayam merah ni adalah antara pokok yang saya rekomen kita tanam. Sebab kalau kita tengok, once kita dah tanam, kita harvest, kita biarkan 2-3 pokok yang biar hidup. Kemudian kita ambil, kita biarkan dia membesar sampai dia berbunga. Okay. Bila dia dah berbunga, kalau kita tengok bunga dia ni, bila dia dah berbunga, ini bunga dia yang tua. Kita tengok tu biji benih dia. Itu adalah biji benih dia. Itu adalah biji benih dia yang kita beli tu. Itulah dia. So biji benih tu kita biarkan, nanti kita just tabur, dia akan hidup dan kita akan ada bekalan next bayam untuk next generation. Okay. So ini kawasan bunga telang yang saya akan biarkan menjalar ke atas pokok moringa ni, pokok kelor ni. Ini kawasan kompos saya. So daun-daun semua saya buang kat sini. Ini pokok beluntas. Ini adalah pokok kangkung. Kangkung ni pun adalah tanaman yang saya rekomen kita tanam, sebab kita boleh tanam banyak kali kita boleh harvest. Kalau kita tengok kangkung ni, the reason orang tanam kangkung, orang menjual dia tanam, mati masa dia jual dia just cabut dengan akar, sebab dia nak tunjukkan dekat pengguna bunga yang besar. Tapi dalam kes kita nak makan sendiri. So selepas kita pruning, tengok yang keluar ni sebenarnya sangat halus, sangat kecil. Tapi it's okay kalau setakat nak buat sayur untuk makan sendiri, okay, tak ada masalah. So saya rekomen tanamlah pokok kangkung ni. So nanti tanam, potong, tumbuh semula, tanam, potong, tumbuh semula sampai bila-bila. Ini pokok cempedak nangka. Ini pokok kesum kita. Pokok kesum ni dah tengok dah semakin subur. So ni pun dah sampai masalah untuk di pruning dan kita tanam nanti. Kita tanam semula. Okay. So ini adalah kombinasi pokok daun salam dengan bunga geting, dan ini adalah juga pokok kegemaran kulantro atau ketumbar Jawa. Tengok dia makin banyak, dia akan penuh dekat kawasan ni. Dan dekat sini dia tengok dah ada berbunga. Mana bunga dia? Dia ada bunga dan ada anak. So dekat sini kita boleh tanam anak dia. Yang ini bunga dengan ada anak. Ini bunga, yang ini anak. So yang ini bunga ni kita boleh biarkan, yang anak ni kita boleh tanam. Ini pokok kedondong. Pokok kedondong kita ni tengok macam mana selepas saya pruning hari tu. Okey, selepas saya pruning, kita tengok, kita akan biarkan dia dia membesar 3 batang. So macam ni, yang mana batang kat tengah ni kita buang lah. Kita biarkan 3 batang je, 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan tengok ni, ini pokok yang bagus, binatang yang bagus. Binatang ni dia akan dia akan makan hepit ni. Kumbang ladybird. Kumbang ladybird ni dia akan makan hepit. Ini pokok sayur-sayur bunga. Kalau kita tengok ni dah start berbunga. So once kita tanam, kita biarkan beberapa pokok yang tumbuh besar, biarkan dia berbunga. So nanti bunga dia akan ada biji-biji dia ni. Biji dia ni kita tanam. Dia akan ada pot ni. Pot ni akan ada biji benih. Biji benih inilah kita tanam. Dia akan tumbuh semula lah. Pokok bayam putih.
Kalau tengok ni, ini biji benih daripada bayam putih ni. Biji ni lah yang kita tanam, kita tabur, dia akan hidup. Aku tengok anak-anak dia ni banyak yang dah hidup, anak-anaknya banyak dah hidup. So kita petik buah dia, bunga dia, daun dia, lepas tu kita biarkan 1-2 pokok hidup, lepas tu anak-anak dia hidup semua. Yang ini sebenarnya bukan saya tanam, ini saya ambil sisa daripada dapur isteri saya je. Saya cucuk, dia hidup dan saya biarkan dia berbunga. Ini pokok kombinasi antara pokok bunga telang dengan pokok kelor ni. Ini adalah pokok bendi kita. Pokok bendi ni dah terlampau banyak buah dia tak habis makan. So ada beberapa yang kita tinggalkan sampai dia keras macam ni, dan ini akan jadi biji benih lah nanti. So biarkan dia jatuh dan saya akan biarkan dia hidup. Ini jatuh ni, dia biarkan dia jatuh dan dia jadi biji benih. Okay, itu akan jadi biji benih. Yang lain tu dah harvest, dah petik, dah ambil kan, banyak lah, cukup. Macam ni pun dah boleh ambil dah, tu dah boleh ambil dah, tapi terlampau banyak. Cukup lah, kalau setakat makan satu keluarga cukup. Jadi tu kita, yang lain tu kita akan biarkan kering. Kalau ada orang datang rumah, dia nak benih dia, kita bagi. Dalam masa yang sama kita biarkan dia jatuh dan hidup semula sebagai next generation. Okay, ini pokok kaduk. Kaduk ni pun dah naik junjung dah makin banyak, boleh makan ulam. Ini pokok yang saya beli daripada Mango Garden. So far tak ada yang hidup. Pokok rosemary sama ni, sama savory sekali dengan sweet marjoram ni. Ada 3 pokok ni tak ada yang hidup, ataupun mungkin belum hidup, kita tengok. Ya, tapi pokok pokok cumin jintan hitam yang kita beli daripada Mango Garden tu banyak hidup untuk bulan ni. Ini pokok jaib. Heirloom kale ni pun banyak yang belum ada lagi yang hidup. Okay. So hari nak hujan, lagi tengok cepat. Ini pokok Maya Brazil saya tanam sekali dengan kemangi. Kalau tengok kemangi ni bila dah hidup seorang-seorang macam ni, tak kena serang penyakit pun. So sebab itulah kita kena amalkan, instead of monoculture, kita kena tanam pelbagai jenis. So saya akan eksperimenkan companion planting yang berlainan. So ini adalah pokok ketumbar. Tengok banyak yang dah hidup. So far cukup untuk bekalan satu keluarga. Dan ini adalah pokok kangkung yang dah tak dapat nak dimakan dan saya pruning. Okay. Sebab dah kangkung yang tadi tu pun, yang bed pertama tu pun dah lebih daripada cukup. So ini dah terlebih-lebih. So saya pruning, saya tanam semula. Saya pruning, saya akan biarkan dia akan hidup dan slowly kita akan makan dia lah. Okay. Ini pokok mangga. Sekarang dia ada banyak diserang oleh serangga. Saya akan menggunakan try buat solution pesticide daripada organik, menggunakan kaedah jadam, nanti kita akan sembuh. Pokok mangga ini adalah pokok lemuni, orang buat nasi ulam. Kalau tengok bunga dia cantik, sangat cantik bunga dia. Tengok ni, bunga dia warna ungu. Saya dah rasa bunga dia sangat pahit, tapi keluluk suka bunga dia ni. Dua jenis rambutan dan juga pokok setawar. Ini pokok maman. Ini kawasan yang saya baru isi dengan tanah. So nanti saya akan tanam ulam raja dekat sini. Ini pokok anggur yang kita dah pruning, 2 anggur, dan 2 anggur ni jenis masam buah dia. Ini pokok primrose
dua jenis primrose, biru dengan purple yang kita beli pada Mango Garden. Satu pun tak hidup sampai sekarang. Dan ini adalah projek tanaman saya baru pada bulan ini adalah bawang merah. Okay, saya ada buat video pasal macam mana saya tanam pokok bawang ini. Ini pokok Malabar, pokok remayong yang pada bulan ini dia memang tumbuh dengan subur lah. Okay. Itu untuk kale yang berwarna kubis merah, bukan kale, kubis merah. Ini saya beli pada Mango Garden, dah start hidup. Ini pokok longan. Dia ada dua jenis longan. So longan ini longan lada, dan itu adalah longan pimpong. So antara dua ni saya rekomen anda tanam longan lada ni, sebab dia sangat rajin untuk berbuah berbanding dengan longan pimpong tu. Sekarang ni tengok dia dah berbunga lagi, berbunga semula. Yang tu belum lagi. Ini pokok sayur sawi yang kita tanam daripada Mango Garden. So, kita tengok pokok-pokok yang lain pun masih subur dan berbunga. So untuk bulan ni saya buat pruning pokok ni, pokok jambu ni, sebab dia dah buah dia semua habis kena makan. So pokok jambu ni saya dah pruning. Lepas saya pruning habis macam ni, tumbuh pucuk-pucuk baru. So benda-benda ni kita kena bersihkan. Kita kena pilih yang mana yang kita nak hidup. Kita nak dalam satu cabang ni mungkin dua saja. Yang mana masuk ke dalam tu kita kena buang. Yang mana bersilang pun nanti kita buang. Yang mana berkongsi macam ni kita kena buang. Yang mana bakal berlanggar macam ni pun kita kena buang. Ini kita biarkan satu je. So macam itulah pemilihan dia. So kita kena rajin tengok pokok kita. Pokok jintan, cumins. Ini pokok tiga tiang ni adalah pokok dragon fruits. Tengok dragon fruits ni dah start berpucuk dah, ada pucuk dah dragon fruits. Okay, dragon fruits ni dah pucuk. Kita tanam serai dua ni dah okey. Dari reason saya tanam serai sebab kawasan ni sedikit terbuka. So serai juga kawasan yang terbuka. Sama macam pegagan. Tengok pegagan ni pun dah tua, banyak yang dah tua, tapi banyak lagi yang baru. Ini pun dah makan lebih daripada cukup. Kawasan ni je saya ambil untuk makan, yang lain tak ambil lagi. So tanam sikit pun dah cukup. So untuk update pada bulan ni, kalau tengok ini adalah saya punya dragon fruit Townsend Pink. Saya ada buat video pasal dia dah diserang oleh stem rots. Batang dia jadi buruk dan busuk. Bila batang dia jadi buruk dan busuk, so saya terpaksa letak ubat, dan alhamdulillah sekarang dah okey. Saya dah sembuh dengan hydrogen peroxide 1/3% dengan campur 1 bahagian air. Kemudian kawasan yang luka tu saya sapu dengan cinnamon, dan alhamdulillah dah baik, dah recover. Saya ada buat video panduan dia, dan untuknya saya ucap terima kasih lah kepada grup Dragon Fruit Malaysia sebab bagi saya tips untuk menyelamatkan pokok Townsend Pink saya ni. Yang ini Sun Ignacio. Kalau kita tengok Sun Ignacio ni pun sini dia dah ada start berpucuk. Next section. Okay. Pokok ciku tak berhenti-henti berbuah. Dua-dua ciku ni tak berhenti-henti berbuah. Boleh tengok dekat video ni, ada video bagaimana saya petik ciku subang dengan ciku mega ni. So pokok nenas juga hidup dengan subur. Okay. Nah ini satu yang menarik, pokok viola ni bulan lepas nampak macam tak hidup, tapi this month saya rasa ini, kalau saya tengok dekat internet, ini sama macam anak pokok viola. So ini most probably adalah pokok viola. So
So, mudah-mudahan dia hidup. Ini pokok cornflower warna biru. Ini pun pokok subuh, sudah start subuh. Ini adalah pokok marigold, pot marigold. Pot marigold ni dia orang kata juga edible, so bolehlah saya tanam untuk jadi perhiasan pada salad dan juga kek yang isteri saya buat. So ini pokok yang cantik dan bau yang sangat sedap, Mexican tarragon. Cuma dekat tepi ni dia sedikit sedikit terbaring macam ni. Saya tak tahu sebab apa. Bila malam-malam saya tengok sometimes ataupun petang, rupa-rupanya ada kucing tidur kat situ. So, tak apa, kita biarkan dia tak mati pun. So far looks okay. So kalau ada kucing tu sekurang-kurangnya tikus tak ada. Ini pokok yang dibeli daripada Mango Garden juga dan dia hidup. Okay. So ini kita tengok, ini ada Cosmos sulphurus. Dan dia start hidup dengan subur. To my surprise, pokok Jerman chamomile yang dulu saya ingatkan mati pun dah start hidup. Ada dua, ini satu dan juga dekat sini ada satu. Sini ada satu. Ini. So mudah-mudahan dia hidup. So ini pokok zaitun dan juga kita punya sistem irrigation. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan pada bulan ni, major update yang kita buat, yang pertama saya isi tanah hitam dekat box yang kecil-kecil tu. Yang kedua saya tanam benih daripada Mango Garden yang saya dah buat video. Dan yang ketiga, untuk bulan ni saya belajar tentang JDAM organic farming dari teknologi pada Korea, dan saya akan plan follow step by step. So tunggukan next video bagaimana saya mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi, identify masalah, identify solution, dan bagaimana saya follow up konsep organic farming daripada Korea tu nanti. Nantikan next video, dan boleh juga browse video-video yang lain untuk dapatkan info-info lain yang berkenaan dengan dusun bandar.